Play dah. Bismillah. Okay, baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jil Qur'an azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatah آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan semua? Sihat ke? Alhamdulillah. Sama-sama kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita memanjatkan doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesihatan, insya-Allah. Yang hadir pada malam ini Allah SWT berikan kesihatan, juga Allah berikan keberkatan hidup dunia dan di akhirat, insya-Allah. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan jalan kita semua ke syurga Allah yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik tuan-tuan sekalian, pertama sekali saya nak maklumkan yang malam ni topik kita sedikit berubah. Yang saya nak ambil jadikan sebagai kuliah khusus sebab sebagai penamat menutup tirai 2018. Saya ambil keputusan juga untuk kita buat live sikit di page Tadabbur Center. So kalau anda rasa nak dengar balik kuliah ni pun boleh. So dengan syarat pergi ke page Tadabbur Center lah. Page Tadabbur Center kita ada buat live sekali, insya-Allah. Dan mungkin kuliah-kuliah akan datang saya cuba untuk usahakan live juga di sini dan di tempat-tempat lain, insya-Allah. Okey, baik. Topik kita akan bincang pada hari ini, insya-Allah, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, adalah berkenaan dengan satu topik untuk kita sama-sama merenung kembali. Muhasabah 2018 saya katakan. Topik kita ini muhasabah 2018. Kita nak muhasabah apa? Kita nak bermuhasabah mengenai sudahkah Al-Quran bermanfaat untuk diri kita pada hari ini. Sebab ramai daripada kita menyangkakan bila sebut membaca Al-Quran, baca dan baca, bila sebut saja Al-Quran dia tidak lari daripada sinonim orang membacanya. Bahkan ada daripada kalangan ibu-ibu, ayah-ayah sekalian yang memilih untuk menghantar anaknya ke tahfiz, barangkali untuk menghafal Al-Quran. Bagi masyarakat kita hari ini, tingkatan-tingkatan tu dibuat wallahu alam daripada disiplin mana. Jadi mereka meletakkan first kali kita belajar dulu pembacaan, baca tilawatul Quran. Lalu dia kata kalau yang bagus sikit, yang baik sikit, dia pergi tahfiz, dia pergi hafal Quran. Yang lagi okey sikit, yang bagus sikit, dia kata pergi belajar tarannum Al-Quran. Yang baik sikit, yang tinggi sikit, dia kata pergi belajar qiraat Al-Quran, ilmu qiraat. Jadi tuan-tuan sekalian, adakah itu yang disarankan oleh Allah? Ataupun adakah itu yang disebutkan oleh Allah? Sebab hari ini saya nak mulakan dengan satu kalam indah, satu kata-kata indah daripada imam mazhab kita. Siapakah dia? Imam Syafi'i rahimahullah. Cuba kita biasakan, satulah kita nak selitkan sikit kan. Kadang-kadang biasa kita dengarkan orang-orang yang baik telah meninggal dunia, biasa kita gunakan perkataan arwah. Betul tak? Arwah dan alwah. Biasanya perkataan tu yang akan muncul. Jarang sekali kita mendengar orang membiasakan diri untuk menyebutkan sama ada almarhum ataupun rahimahullah. Tambah-tambah kita ini nak menunjukkan adab kita dengan ulama pada hari ini, khususnya yang telah meninggalkan dunia, yang telah kembali ke rahmat Allah.
kita kena biasakan untuk kita sebut perkataan-perkataan sebegini. Ini tanda kita menunjukkan hormat kepada ulama-ulama kita. Satu benda lain saya tertarik. Di samping, perasan tak hari ni kan, bila mana kita sebut perkataan orang yang telah meninggal dunia ni, kita biasa gunakan perkataan almarhum ataupun rahimahullah. Yang itu tak biasa digunakan. Biasa orang sebut arwah tu arwah sekian, arwah bin fulan bin fulan, arwah fulan bin fulan. Jadi biasa arwah digunakan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perkataan tu tepat. Tapi kalau kalau ditanya pada saya kan, apakah cita-cita kematian saya akan ada satu benda yang mungkin tak ramai orang cita-cita benda yang sama dengan saya. Kalau saya tanya pada ibu-ibu, ayah sekalian, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin kalau saya tanya pada anda semua, apakah cita-cita kematian, mungkin ada yang kata nak meninggal di Mekah, barangkali tak, nak meninggal dunia di Mekah. Ada tak cita-cita kematian? Ke tak ada? Ada tak cita-cita kematian, macam mana kita nak mati? Macam mana penutup kita punya kematian? Ada tak cita-cita? Nak meninggal di mana, dalam keadaan macam mana? Saya rasa semua orang ada, kan? Semua orang ada cita-cita tu. Tapi saya ada satu lagi added value. Mungkin saya punya cita sama je dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi saya tambah satu, saya naklah bila mana saya mati nanti, saya meninggalkan dunia nanti, berita-berita yang tersebar yang ingin menyampaikan tentang kematian saya tu, berita kematian saya tu, saya bercita-cita sangat orang yang mengarang berita-berita kematian itu dia mengatakan, contoh, Syahmi telah kembali ke rahmatullah. Saya sangat bercita-cita supaya orang tidak meletakkan perkataan Syahmi telah menghembuskan nafas yang terakhir, Syahmi telah meninggal dunia, Syahmi telah mati. Saya bercita-cita sangat supaya tidak perkataan itu disebut, khususnya dipalitkan kepada jasad saya, pada ruh saya. Sebab saya naklah bila saya mati nanti, orang sebut Syahmi telah kembali ke rahmatullah. Kenapa saya nak ada macam tu? Sebab saya nak orang mendoakan saya. Sebab itu doa. Sebab hanya senyap orang yang kembali ke rahmatullah, orang itu confirm masuk syurga. Sebab dia tak akan jadi orang tu kata kembali ke rahmatullah, tapi kata kembali ke rahmatullah ke neraka tempatnya. No. Jadi orang yang kembali ke rahmatullah itu adalah orang yang insya-Allah dijamin syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi bagi saya kan, tuan-tuan sekalian, dia adalah satu nikmat. Kadang-kadang kita boleh bercita-cita, tapi itu nikmat yang Allah berikan. Siapa yang menggerakkan tangan manusia untuk type message tu? Allah. Kan? Sebab tu kita boleh bercita-cita, kita berdoa kepada Allah supaya kematian kita tu husnul khatimah. Itu satu permulaan kita nak mulakan. Okey, baik. Kembali pada cerita tadi, saya nak mulakan dengan satu kalam indah daripada imam mazhab kita, Imam Syafi'i rahimahullah. Apakah yang disebutkan dan dinukilkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah? Dia pernah sebut, dan saya akan cuba kaitkan apa dia punya integrasi ataupun kaitan di antara apa yang disebut tu dengan Al-Quran yang kita baca pada hari ini. Imam Syafi'i menyebut, rahimahullah menyebut, ilmu itu bukan untuk dihafal. Ilmu itu bukan dikira dengan berapa banyak kita hafal. Tapi ilmu itu adalah diukur dengan sejauh mana dia jadi manfaat untuk diri kita. Saya ulang sekali lagi. Imam Syafi'i sebut, rahimahullah sebut, ilmu itu bukan diukur dengan sebanyak mana kita hafal ilmu tu. Tapi ilmu itu diukur dengan sejauh mana ia menjadi manfaat untuk diri kita. So mudah kata, kalau bahasa kita nak ambil 3 patah perkataan, hafal vs atau vs versus hafal vs manfaat. Jadi Imam Syafi'i kata, rahimahullah kata, kalau kita nak dengan ilmu ni, kita bukan sekadar kena mengejar banyaknya hafal, tapi kita kena kejar memanfaatkan apa yang kita faham. Sebab itu saya sentiasa pesan dekat sini, dekat Masjid Asy-Syakirin, pucuk utama ni, saya sentiasa pesan, baca Quran ataupun kita sebut tentang satu konsep tadabbur Al-Quran. Tadabbur itu bukan bermula dari kata, bila saya tanya faham ke tidak semua, anda pun kata faham. Tidak. Tadabbur bukan bermula dengan anda boleh kata saya faham ustaz. Tak. Itu bukan tadabbur lagi tu. Kalau kita boleh kata faham, barangkali kita just tahu apa terjemahannya, apa dia punya kupasan dia, itu baru kategori faham di situ. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah kata bukan diukur di situ, tetapi ilmu diukur dengan sejauh mana kita memanfaatkannya.
Tadabbur, tahu tak dia bermula daripada mana? Kita tamat dekat sini. Lepas saya kata tasbih kafarah wa suratul asri, maka anda kata, oh tamatlah kuliah Ustaz Syamil pada hari ini. So bukan bermakna okey dah tadabbur dah. Tak. Tadabbur bermula dari saat kita ini mula mempraktikkan apa yang kita faham. Itu tadabbur. Dia tak jadi tadabbur lagi kalau kita kata faham dan faham. Tetapi tadabbur bermula saat kita faham benda tu dan kita ambil kefahaman tu, kita pakaikan kepada akhlak dan tindakan kita. That's tadabbur. Itu baru tadabbur. Sebab itulah kita kena contohi ikon pembaca Quran terbaik dunia dan tidak pernah ada orang boleh challenge dia setakat ni. Iaitulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila baca Quran, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adakah Nabi sekadar baca sahaja? Tidak. Nabi dia bertalaqi dengan malaikat Jibril alaihi salam. Dia belajar, dia baca, tetapi dia tahu apa pelan tindakan selepas dia baca. Pada hari ini kita duk faham, kita duk dengar kupasan-kupasan ayat. Persoalannya, pernah tak pernah dengar nama Buya Hamka? Yes. Buya Hamka pernah sebut. Dia kata apa benda? Macam mana dia ni? Dia punya ayat tu cantik. Dia kata tadabbur macam mana ayat dia? Saya tak ingat dah. Dia kata lebih kurang macam ni lah dia punya mafhum. Saya tak ingat dia punya exactly apa yang Buya Hamka sebut. Kalau anda dengar perkataan Buya Hamka, nescaya Buya Hamka punya perkataan itu lebih indah daripada saya. Sebab Hamka ini puitis orangnya. Bila dengar kata-katanya kita akan menusuk, rasa macam sampai. Tapi mafhumnya. Dia kata tadabbur itu bukanlah sekadar kita membaca dan membacanya, tetapi ia diukur kepada sejauh mana ilmu itu menjadi aksinya. Boleh faham tak? Tadabbur itu bukan diukur dengan sekadar kita membaca dan membacanya, tapi tadabbur itu diukur dengan sejauh mana ilmu itu menjadi aksinya. Itu bahasa orang Indon lah. Sejauh mana ilmu itu dipakaikan kepada aksinya, itulah tadabbur. So hari ini kita nak bermuhasabah 2018, kita nak merenung sejenak, sudahkah Quran kita tadabbur? Saya akan ambil beberapa contoh surah dalam Al-Quran. Yang saya ambil surah-surah ini yang sering kali kita baca dekat dalam kehidupan seharian kita. Tetapi amat malang sekali manusia pada hari ini, mereka sekadar baca tapi tak tahu sebab. Mereka sekadar baca tetapi mereka tidak tahu apa plan of action, apa pelan tindakan dia selepas dia faham ayat tu, selepas dia tahu pasal background ayat tu, latar belakang ayat tu ataupun surah tu. Saya akan ambil beberapa surah dan saya percaya kalau saya sebut surah itu, saya bacakan depan dia, anda boleh sambung dengan begitu cemerlang sekali. Tetapi sejauh mana practicality, sejauh mana dia punya pengamalan itu yang kita nak muhasabahkan pada hari ini, insya-Allah. Boleh bos sekalian? Okey, baik. Jom kita mulakan. Saya nak ambil surah yang pertama untuk sama-sama kita menyahut kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah, supaya ilmu itu bukan sekadar kita hafal dan difahami, tapi ilmu itu untuk kita manfaatkan. Ini adalah masa yang terbaik untuk kita merenung kembali, dan masa masih tidak terlambat untuk kita manfaatkan apa yang kita faham. Okey, insya-Allah. Surah yang pertama yang saya nak bincangkan pada hari ini, tuan-puan sekalian, ibu-ibu, ayah sekalian, adalah berkenaan dengan surah yang kita baca dalam solat sunat duha. Solat sunat duha. Maka saya nak tanya, bila saya rasa dekat sini barangkali ramai yang mengamalkan solat sunat duha dalam satu harinya, maka saya percaya ada surah yang menjadi pilihan anda bila mana anda membaca dalam solat sunat duha anda. Maka boleh tak ceritakan, kongsikan dengan saya, ibu-ibu, ayah sekalian, tuan-tuan sekalian, surah apa yang anda baca ya dalam solat sunat duha anda? Saya dengar dah tu. Satu, surah Asy-Syams. Lagi surah Asy-Syams saja ke? Ada 2 rakaat di situ. Tu kalau sembahyang 2 rakaat lah. Okey. Kalau dia sembahyang banyak rakaat, 8 rakaat barangkali. Maka satu lagi surah apa? Biasanya yang biasa kita dengar Asy-Syams, dan satu lagi Ad-Duha lah. Soalan saya, kenapa kita pilih surah tu? Ada hadis ke yang menceritakan kena baca 2 surah tu dalam solat sunat duha? Ya? Ya, saya suka point tu.
kita ambil surah Asy-Syams dengan surah Duha tu sebab ada perkataan tu. Wasyamsi wadduhaha. Oh, kita kena baca ni dalam kita punya salat duha. Lepas tu pula surah Ad-Duha wadduha. Oh, ini kena baca ni dalam kita punya salat sunat duha. Sebab ada perkataan itu, maka kita gazatkan, oh kena baca dekat dalam salat sunat duha kita. Daripada mana kita ambil pun wallahu alam. Tapi saya katakan tuan-puan sekalian, tak salah. It's a pleasure dan bagus sangat-sangat kita memilih surah ini untuk dibaca. Sebab barangkali mungkin kita akan lebih feel, oh kita membaca kita membaca dua surah ini dalam salat sunat duha kita, maka ada perkataan itu dalam pembacaan kita, maka kita akan jadi lebih tenang. Tidak pernah salah, silakan. Tetapi dua surah yang kita baca itu, tuan-puan sekalian, dia bukan sekadar terhenti di situ. Saya ulang. Dua surah yang kita baca itu dalam solat sunat duha itu, dia tidak terhenti di situ. Orang yang tadabbur surah Asy-Syams dan surah Ad-Duha, dia akan tahu apa plan of action lepas aku keluar daripada solat sunat duha itu. Kita solat sunat duha untuk apa? Itu soalan cepu cemas saya nak tanya. Dia bukan cepu emas tau, cepu cemas. Alhamdulillah. Sebab biasa kita menunaikan solat sunat duha sebab kita tahu fadilatnya, barangkali dia akan memberikan kemurahan rezeki. Bagus dah kita solat sunat duha tu, dan lagi cantik kita memilih surah Asy-Syams dan surah Ad-Duha. Tapi apa kaitan dua surah yang kita baca tu dengan murah rezeki? Soalan yang kita sekian lama dah baca dah surah tu dekat dalam solat sunat duha kita. Soalan saya mudah je. Apa kaitan dua surah yang kita baca dalam salat sunat duha itu dengan kaitannya dengan murah rezeki? Maka apa kaitannya? Di pagi hari. Pagi hari apa kaitan dengan murah rezeki? Macam mana? Mula nak cari rezeki tu pagi. Okey. Okey, menarik tu. Lagi. Kenapa ya? Apa kaitannya solat sunat duha dengan dikatakan murah rezeki itu? Ada idea tak? Okey, baik. Jom kita tahu sikit. Kita nak kaji sikit. Apa sebenarnya? Kenapa kita pilih dua surah ni? Saya katakan tepat. Bagus kita baca dua surah ini. Tapi saya nak bantu anda supaya sebelum tamat 2018 ini kita sempat untuk ambil manfaat daripada dua surah yang kita baca. Iaitulah tuan-puan sekalian, kita pergi surah Ad-Duha dulu. Surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha yang kita baca dalam solat sunat duha itu, apa kaitannya dengan murah rezeki? Sebab kalau kita pilih, kita kena tahu reason dia. Kita kena tahu apa kekuatan surah yang kita pilih itu untuk kita praktikkan lepas kita keluar solat tu. Tambah-tambah kita baca pula surah itu dalam solat sunat duha kita. Kita ambil surah duha dulu. Surah duha ini tuan-puan sekalian, perkara yang kita kena tahu, dan saya pernah cerita dekat sini, background surah ini adalah menceritakan tentang penahanan wahyu seketika kepada Nabi Muhammad SAW. Bermakna Nabi sedang diuji dengan tertahannya wahyu. Berapa hari? Ada yang mengatakan 2-3 hari. Wahyu kepada Nabi itu tertahan. Boleh kata istilah bahasa ulama kita hari ini, dia kata kemarau wahyu. Allah uji Nabi dengan tak turun wahyu kepada dia beberapa hari. Lalu tuan-puan sekalian, siapa tak sedih? Siapa tak sedih? Biasa kita dapat, kita seronok pula tu dapat benda tu. Tiba-tiba bila tu 2-3 hari tak dapat benda tu, apa perasaan kita? Rasa macam apa yang tak kena, betul? Kita akan mula berfikir apa yang tak kena. Tambah-tambah apa yang berlaku tuan-puan sekalian, yang lebih menyayat hati dan lebih menyedihkan Nabi SAW adalah bila mana antara figure-figure penting, dan saya boleh sebutkan ini figurnya datang daripada kaum wanita. Ini bukan lelaki punya kerja ni. Yang memberikan kesedihan bertambah kepada Nabi Muhammad SAW adalah datang daripada kaum wanita. Dia buat apa? Iaitulah antaranya yang dirakamkan, iaitulah isteri kepada Abu Lahab, iaitulah merupakan Hammalatul Hatab yang disebutkan dalam surah Al-Masad. Allah kata, diceritakan dalam surah Duha ni, setiap hari kan bila dapat wahyu daripada Allah, Nabi terima wahyu, Nabi akan sampaikan apa yang dia dapat. Tiba-tiba isteri Abu Lahab ni perasan, berapa hari dah ni tak ada wahyu ni, Nabi tak bacakan wahyu kat kita. Tapi dah banyak hari dah,
Sampai setiap hari ada je ayat-ayat yang dibacakan daripada Allah. Sebab katanya Allah berikan dia ayat, Nabi sampaikan. Tapi berapa hari dah ni tak ada. Tahu tak apa benda yang isteri Abu Lahab buat? Isteri Abu Lahab buat, pergi dekat Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, tak ada ayat ke nak baca hari ni?" Nampak? Itulah gambaran dia. Nak katanya sebelum ni berhari-hari yang ada wahyu tu, bila Nabi duk sampaikan, Nabi bacakan kepada sahabat-sahabat dan kepada semua orang, dia tak dengar pun. Tapi bila dia perasan, dah lama Nabi tak bagi wahyu, lama dah Nabi tak bacakan wahyu, dia pun kata, ya Nabi Muhammad, tak ada ke ayat nak baca hari ni? Ni apa benda ni? Istilah orang muda sekarang sarkastik. Sindir. Kan? Sarkastik kan? Lah sebelum ni tak dengar. Tapi bila tak ada, dia tanya pula. Jadi bila begitu berlaku, siapa tak sedih kan? Siapa tak sedih? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bila turunkan surah Duha ini, Allah ajar Nabi tentang satu perkara yang sangat mahal, yang saya boleh katakan sangat relate dengan dikatakan murah rezeki itu. Bila Allah kata wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wama qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardani alam yajidka yatiman fa'awa. So Allah bacakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Muhammad, hari ni aku uji kamu 2-3 hari tak turunkan wahyu. Lalu kamu mula merasakan aku ni tak sayang kat kamu. Kamu merasakan kamu ada buat salah dengan aku. Wahai Muhammad, kamu tak ingat ke saat kamu yatim? Ini masuk ayat tadi. Saat kamu yatim, siapa yang jaga kamu? Tengok Allah ambil masa silam Nabi. Lepas ni ada banyak lagi peristiwa masa silam Nabi Allah akan ceritakan dalam surah tu. Allah ambil masa silam Nabi untuk Nabi fikir sejenak. Allah ambil masa silam Nabi yang penuh kegemilangan itu. Ya Rasulullah, siapa yang jaga kamu saat kamu yatim? Bapa kamu meninggal dunia dalam kandungan ibu kamu, dan ibu kamu putus susu, siapa yang jaga kamu? Dalam keadaan kamu ini tidaklah berapa berada, siapa yang jaga kamu? So Allah kata saat kamu yatim, siapa yang jaga kamu? Yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Saat kamu tak tahu nak pergi mana, saat ibu kamu dah putus susu, tak tahu nak ke mana, macam mana nak selesaikan urusan susu kamu ni, maka Allah bagi fahada. Allah bagi apa benda? Allah mudahkan Halimatus Sa'adiyah untuk menjaga kamu dan menyusukan kamu. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Saat kamu miskin, siapa yang mengkayakan kamu? Aku kawinkan kamu dengan Khadijah binti Huwailid. Kamu tak ingat ya Rasulullah? So Allah ambil peristiwa Nabi waktu yatim, Nabi saat tidak dapat susu, saat Nabi miskin dikayakan oleh Khadijah binti Huwailid. Allah ambil peristiwa-peristiwa silam ini untuk Nabi fikir. Kamu dok kata aku tak sayang kat kamu ya Rasulullah, tapi cuba kamu tengok saat kamu yatim, saat kamu tak tahu nak tuju ke mana, saat kamu miskin aku kayakan. Bukankah ini tanda aku sayang kepada kamu ya Rasulullah? Bukankah ini tanda aku tidak pernah meninggalkan kamu? Maka apa benda yang Allah ajar daripada surah Duha ni tuan-tuan sekalian? Apa yang Allah ajar? Allah ajar kita nak dikaitkan dengan salat-salat duha yang kita kata nak murah rezeki itu. Allah ajar kita tips murah rezeki nombor 1 adalah kita bersyukur. Tips murah rezeki nombor 1 adalah kita bersyukur. Bermakna kalau orang tu kata dia salat sunat duha, tapi lepas dia bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia keluar, dia masuk kereta, dia dah jadi orang tak bersyukur. Tu orang yang gagal mengambil manfaat daripada apa yang dibaca. Nampak tak? Sebab tu saya nak buat muhasabah hari ini. Surah yang kita baca, sudahkah bermanfaat untuk kita? That's the question mark we want to answer here. Sebab kalau kita tadabbur, kita tahu dah, lepas kita solat sunat duha, baca pula surah Ad-Duha, the plan of action is kita kena banyak bersyukur selepas daripada kita keluar solat sunat duha. So antaranya adalah Allah kata, cuba kamu kenang benda-benda yang pernah aku bagi kepada kamu sebelum ini. Banyak kamu menyalahkan aku saat bila kamu tak dapat sekarang, tapi yang dulu-dulu tu pernah tak kamu syukur? Pernah tak kita berterima kasih dengan Allah Azza wa Jalla? Pernah tak kita menambahkan kesyukuran? Bukankah, kenapa saya kata tips murah rezeki bila bersyukur? Bukankah Allah ada janji dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum? Kalau kita bersyukur, Allah pasti akan tambah. La azidannakum. Allah tak kata la in syakartum azidannakum.
Dia ada 2 poin kita boleh dapat kat sini. Satu, Allah kata urusan syukur ini under pemantauan Allah dan under urusan Allah. Ada ketika-ketika Allah akan subkan tugas tu kepada malaikat. Allah mampu buat, tetapi Allah akan ada benda-benda yang Allah akan sub. Tahu tak sub? Allah akan execute tugas tu kepada para malaikat. Tapi ada beberapa benda dalam amalan-amalan kita kehidupan seharian ini, ada benda yang Allah kata, let me take over. So Allah tak akan sub pada malaikat, Allah take over sendiri. Dan antara benda yang Allah take over sendiri tu puan sekalian adalah la in syakartum la azidannakum. Allah tak kata azidannakum saja, tapi ada la dekat depan tu. Itu apa benda la apa tu? Lamut taukid, lam penegasan, yang nak menunjukkan kepada kita yang Allah tak akan tipu. Allah pasti orang-orang yang bersyukur itu, aku sendiri yang akan menambahkan nikmat kepada dia. Aku pasti akan tambah. Aku jamin aku akan tambah. Wow. So adakah kita masih lagi tak faham surah yang kita baca hari ni? Bahkan ramai daripada kalangan kita, surah tu surah favourite. Kalau tak solat duha pun dia baca dekat dalam solat fardu dia. Sebab saya dah buat survey. Saya pernah buat survey, surah apa yang paling orang suka baca dekat dalam solatnya. Anda tahu tak carta nombor 1 surah apa? Saya unexpected juga bila saya fikir orang mungkin akan baca surah Kautsar dengan surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas duduk nombor 3. Nombor 3 pilihan orang ramai, surah yang paling ramai orang baca dalam solatnya. Terkejut tak? Anda tahu tak surah nombor 1 apa? Cerita ke? Al-Kafirun. Saya tak tahu kenapa Kafirun nombor 1. Tapi nombor 2 surah Duha. Nombor 1 yang paling ramai orang baca adalah surah Al-Kafirun. Saya pun tak tahu kenapa. Mudah-mudahan dia fahamlah dia di pihak yang mana tu. Sebab surah Al-Kafirun ni saat untuk memberikan pendirian. Bukan lagi kamu berdoa dalih, kan? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Saya duk bimbang mau baca surah Al-Kafirun tapi tak keluar-keluar daripada surah tu. Tahu tak sebab apa benda? Wala antum a'biduna ma'abud wala ana 'abidun ma'abattum wala antum 'abiduna ma'abud wala ana 'abidun ma'abattum. Keluar bila? Lakum dinukum waliyadin, tak jumpa. Sebab dia berulang banyak kali kan surah Kafirun tu kan. Surah Al-Kafirun paling ramai orang baca. Yang nombor 2 surah Ad-Duha. Ramai orang baca dalam salatnya. Ramai orang baca. Tak kira malam siang. Waktu maghrib pun bantai surah Duha. Kan? Tak ada kaitan dengan duha pun. Nah, dia bantai juga surah Duha. Jadi nak dikatakan tuan-tuan sekalian, surah Duha ni dia ajar kita syukur. Dan perasan tak tuan-tuan sekalian, kadang-kadang ada benda yang kita minta tapi Allah tangguhkan seketika. Allah kata kalau kita berdoa kepada Allah, Allah pasti Allah akan makbulkan. Allah akan makbulkan. Tapi tuan-tuan sekalian, ada kalanya kalau kita minta Allah tak bagi, fahamlah kita Allah nak bagi kita quality time. Ini cara kita nak membaiki mindset kita untuk kita sentiasa positif dengan Allah. Kalau ada benda yang kita minta Allah tak bagi, ini tanda Allah nak bagi quality time untuk kita bersyukur saat tu. So bila Allah tak bagi, cuba kita kenang balik untuk positifkan diri. Ish, banyak dah Allah bagi sebelum ni. Sebab betul tak? Saya nak tanya, antara saat kita senang dan saat kita susah, mana masa yang paling kita rapat dengan Allah? Senang ke susah? Susah kan? So bila kita minta Allah tak bagi, Allah bagi difficulties tu, Allah bagi kesusahan tu sekejap untuk kita rapat dengan Allah, ada connection dengan Allah yang paling berkualiti. Dan masa itulah waktu terbaik. Banyak dah Allah bagi pada aku sebelum ni. Sama macam Allah bagi tahu dekat Nabi dah. Kamu tak ingat ke kamu yatim? Kamu tak ingat ke saat kamu tak tahu mana nak tuju? Kamu tak ingat ke saat kamu ini miskin? Siapa yang mengkayakan kamu? Aghna. So Allah ajar kita, tengok balik kisah silam kita sampai ke setara ni, apa dah Allah bagi? Apa dah Allah bagi? Kita belajar untuk bersyukur. Allah ajar kita untuk bersyukur. So janganlah kita hari ni duk sedap baca surah Duha, boleh mengalunkan surah Duha, tapi akhirnya syukur kita masih di paras yang paling membimbangkan. Syukur kita masih lagi di paras yang paling low, paling rendah. So biarlah seiring dengan banyak kali kita baca surah Duha itu, seiring peningkatan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh faham ni? Itu nombor 1. Dan saya percaya dalam salat sunat duha, kita tidak sekadar membaca surah duha saja. Tadi kita kata surah Asy-Syams kan? Saya tak nak ambil surah Asy-Syams dulu. Surah Asy-Syams panjang sikit. Saya ambil surah yang kedua untuk kita relatekan pada hari ini, muhasabah kita 2018, iaitulah
surah Al-Fatihah. Saya tak nak ambil 7 ayat lah, tapi saya nak ambil satu kalimah je. Saya ulang, ada 7 ayat dekat dalam surah Al-Fatihah. Tapi muhasabah kita pada hari ini, saya ambil daripada ayat awal surah Al-Fatihah, dan saya tak ambil keseluruhan ayat awal. Saya ambil satu kalimah je, satu je kalimah. Tetapi believe me tuan-tuan sekalian, percaya cakap saya, satu kalimah ini very very expensive for those who understand. Kalimah ini dia sangat-sangat mahal pada mereka yang faham sungguh-sungguh apa yang Allah nak sampaikan dari kalimah Alhamdu. Itulah kalimah yang kita nak bincangkan. Baik, saya nak mulakan dengan satu analogi ringkas supaya kita akan faham apakah penilaian dan kualiti yang ada kepada kalimah Alhamdu itu sendiri. Baik, saya nak mulakan satu analogi mudah. Saya kata, ni contoh tau, tapi lepas ni jangan tuntut kat saya, sebab ni contoh je. Sebab lepas ni ada yang terlampau serius, dia pula bawa tengok live tu sekat-sekat, lepas tu pula live tu dia tengok separuh-separuh, dia tuntut dekat saya. Okay? Contoh, saya ulang, contoh. Okay. Contohnya adalah saya kata, masa saya mula ceramah tadi saya kata macam ni, siapa yang paling fokus dalam ceramah saya, yang paling kuat mencatat, yang dia punya pandangan tu tak pernah berkelip daripada saya kata saya nak bagi hadiah RM500 pada mereka yang paling fokus dalam kuliah saya. Contoh, saya ulang. Ada orang dah mula contoh, okay. Saya kata saya nak bagi RM500 pada mereka yang paling fokus sekali dalam kuliah saya. So kalau anda di pihak pendengar yang mendengar tawaran daripada saya, first kali apa anda punya reaction? Why not? Sejam je kena fokus. Why not? 45 minit je pun kena fokus. 500 bro, 500. Siapa nak bagi 500 sejam? Tak perlu buat apa-apa pula tu. Just buka mata, berlakon fokus. Berlakon fokus sikit kan? Itu je kena buat. Lalu kan, bila dah tamat sejam sebagai contoh kuliah, lepas tamat kuliah maghrib saya, tiba-tiba saya cakap macam ni, okey, saya dah pilih dah pemenang dia. Saya kata, saya dah tengok saya dah scan semua tu. Saya kata saya dah pilih dah pemenang dia. Lalu pemenang dia saya kata, ni contohnya, jangan ibu-ibu terasa pula, sebab saya je ambil yang lelaki, sebab lelaki ramai sikit ini kan. So takut bila ambil wanita nanti dia kata yang lelaki diabaikan. Lelaki ni sensitif tau. Okay. Apa saya kata? Yang pakai baju Melayu. Okay. Kriteria pertama, saya tak tahu nama kan. Bila saya kata saya nak bagi hadiah tu, saya tak kenal anda semua. Tapi saya cakap, first kali kriterianya adalah dia bukan berjubah, dia pakai baju Melayu. So masa tu dah singkat lah kan dia punya tu. So dah berjubah ni dah kecewa dah. Tak jadi nak belanja, keluarga makan ikan bakar malam ni. Sebab tak dapat kan. Sebab first kali kriterianya adalah orang pakai baju Melayu. Pakai baju Melayu. Okey. So anda pun tengok, ada lagi orang pakai baju Melayu. Aku ingat aku seorang lah. So kalau aku seorang tadi dah sah-sah aku menang. Okey, saya pun kata okey, yang pakai baju Melayu kriteria yang pertama. Yang kedua, yang pakai baju Melayu warna biru. Okey, saya tak tahu ada ke tidak. Main sebut yang pakai baju Melayu warna biru. So dah disingkatkan pada kriteria nombor 2. Oh, tadi ramai baju Melayu. Oh, aku pakai baju warna hijau. Oh, tak termasuk lah. So dah tadi dah bangga dah tadi. Dah kembang dah tadi, rasa macam aku dah. Tapi dah sekali warna biru. Allah. So warna biru. Tiba-tiba ada 10 orang pakai baju warna biru. Contoh. Ada 10 orang yang pakai baju warna biru. Tiba-tiba saya pun datangkan kriteria nombor 3. Yang pakai baju warna biru yang paling gelap sekali. So ada 9 orang pakai baju biru cerah, ada seorang je yang pakai baju warna biru gelap. So bila anda tengok sekeliling, tiba-tiba saya kata, yang tu. Contoh. Saya pun tunjuk yang tu. So kalau saya nak tanya anda, walaupun anda tu berjubah, walaupun anda berkurta pada hari ini, cuba anda letakkan diri anda kepada orang yang pakai baju warna biru, baju Melayu biru pekat. Apa perasaan anda kalau anda orang tersebut? Apa first kali yang akan anda, apa reaction anda yang pertama bila anda terpilih sebagai orang yang bakal menerima 500 daripada saya? Tu dia puas dia. Kita akan sebut tak dapat pun lagi tau. Saya ulang, saya baru kata tu yang pakai baju warna biru tu, anda lah pemenang RM500. Anda pun dekat mulut masa tu dah mula lancar menyebutkan Alhamdulillah. Betul? Betul tak? Soalan saya, anda perasan tak, orang tu dia tak sentuh pun lagi 500 tu. Saya ulang,
Orang tu dia tak sentuh pun lagi 500 tu. Dia cuma percaya. Ada ingat word ni betul-betul. Dia cuma percaya yang dia bakal terima 500 daripada saya. Dia tak sentuh pun lagi 500 tu, tapi bila saya umumkan dia pemilik 500 tu, dia pun dah mula sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dia cuma percaya yang saya akan bagi. Kan? Betul tak? Dia percaya je. Tapi boleh tak kalau tiba-tiba saya kata bila saya seluk poket saya, lah, ada RM2 je. Ada RM2 je, tak ada 500. Saya pun kata, nah tuan, RM2, nanti bulan depan kuliah saya bagi lagi 498. Okey. Kalau anda kan, saya kata okey, tadi yang pakai baju biru ke depan saya nak bagi, masa tu boleh saya seluk poket. Dia dah kat depan dah. Saya pun bagi. So orang semua expectation orang, oh 500. Dia pun kata, tak sabarnya dah dapat 500. Tetapi kan, masa tiba-tiba saya kata saya ada RM2 je saya nak bagi. Kalau anda di tempat baju biru, apa perasaan anda? Anda tahu keseluruhan duit yang anda akan dapat adalah 500, tapi anda dapat 2 je. Bukan 200, RM2. Perasaan anda selaku orang yang berbaju biru? Kecewa. Oh, mana kepercayaan tu telah dihilangkan macam tu saja. Tadi masa kat bawah tadi, Alhamdulillah. Tapi bila kat depan tadi, hilang percaya dah pada ustaz ni. Ustaz ni membongak bahasa orang Negeri Sembilan. Mongak kerja kan. Nipu kerja kan. Jadi ada orang yang kata tak apalah ustaz, RM2 pun RM2. Lepaslah belanja anak aiskrim malam ni. Ya, tak. Lepaslah belanja anak aiskrim malam ni. Sebab dah janji dah, dia ikut pergi masjid nak bagi aiskrim. Tak. So lepaslah belanja anak aiskrim malam ni. Kan? Ada orang bersyukur, tapi ada orang kecewa. Tapi kan saya nak tanya anda, meskipun kalau saya ada RM500 dalam poket tu, dia saya angkat keluar kat depan tu, ni 500 ni saya nak bagi pada mereka yang paling fokus. Dan bila saya dah pilih, saya kata ke depan, tiba-tiba masa tu saya pun selak duit saya, note saya tu. Saya pun kira 1, 2, 3, 4, 5. Tiba-tiba saya kata, tuan, saya nak bagi 100 dulu kat tuan. Tuan yang menang tadi, saya kata macam ni. Tadi situasi pertama adalah dia expect dapat 500, tapi saya keluarkan 2. Situasi kedua adalah saya keluarkan 500 di depan mata dia. Tapi saya kira 1, 2, 3, 4, 5. Saya kata, tuan, saya nak bagi 100 dulu. Sebab nanti tuan, saya nak tengok bulan depan kalau prestasi tuan masih berkekalan, saya bagi lagi 400. Boleh tak saya buat macam tu? Saya nak tanya anda, boleh tak saya buat macam tu? Selagi duit 500 tu tak pegang dekat dia, tak lagi milik dia, maka dia masih lagi milik saya, betul? I'm the owner of 500. Saya masih lagi pemilik bagi 500 itu. Maka kalau saya pemilik, saya berhak tak buat apa saja pada 500 tu? Kan? Saya berhak kan? Saya nak bagi 100 dulu ke, saya nak bagi RM2 dulu ke, saya nak bagi 500 tegap ke? Sebab dalam janji saya tadi, saya just janji saya nak bagi 500 je. Tapi saya tak janji saya nak bagi 500 sederap pada dia. Betul? Sebab I'm the owner. Betul tak? Itu adalah gambaran macam mana kita nak faham ayat kedua surah Al-Fatihah. So, pertama sekali mengucapkan Alhamdulillah bukan tunggu kita dapat kat tangan. Nampak tak? Dia bukan tunggu bila kita dah sentuh benda tu, ni Alhamdulillah. Tak. Kalau pada manusia yang banyak dosa macam saya tadi tu menawarkan 500 pada anda tak pegang lagi 500, tapi anda dekat tempat duduk tu dah boleh sebut Alhamdulillah. Kalau dengan manusia anda boleh toleransi macam tu sekali, takkanlah Allah pemilik segala-galanya anda tak boleh nak tolerate dan percaya? Pada manusia yang banyak hina dina dosa anda boleh percaya pada batang tubuh manusia, tapi Allah pemilik dan paling kaya di muka bumi ini, takkanlah kita tak boleh nak percaya? Takkan nak kena tunggu pegang duit tu baru nak sebut Alhamdulillah? It's the matter of sejauh mana kita believe pada Allah, sejauh mana kita percaya pada Allah. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, anda perasan tak dalam surah Al-Fatihah ayat 2 yang kita baca itu, Allah tidak menyebut Alhamdu. Alhamdu tu apa ni terjemahan dia kita hari ni? Anda terjemahkan Alhamdu, segala puji kan? Segala puji tu tuan-puan sekalian, ibu-ibu ayah sekalian, adalah apa ya segala puji tu? Kalau dalam bahasa Melayu kan, dia ada pecahan, kata nama ke kata kerja. Itu saya nak pecah 2 tu je. Segala puji, kata nama ke kata kerja. Dalam bahasa Arab kata nama itu isim. Dalam bahasa Arab kata kerja itu fi'il. So Alhamdu, is it fi'il or isim? Is it kata nama atau kata kerja? Isim kan? Isim kan? Kalau dia nak jadi fi'il, dia akan jadi Nahmadullah.
ihmadillah, itu jadi fi'il. Tapi ihmadillah ke? Ayat kedua surah Fatihah tak kan? Nahmadullah ke? Tak kan? Dia jadi alhamdu. Okey, kita pergi pada part fi'il dulu. Dan kita akan tahu macam mana nak manfaatkan ilmu alhamdu pada kehidupan. So, persoalan kita nak jawab ini, sudahkah Quran bermanfaat untuk diri kita? Perasan tak dia jadi dalam bentuk kata nama? Dan kita pergi, kalau Allah jadikan dalam bentuk fi'il, bukankah kata kerja dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai apa? Verb. Bukankah kata kerja, verb, fi'il itu dia ada dua syarat paling kurang yang perlu dipenuhi. Yang pertama adalah, syaratnya adalah dia mesti kena ada fa'il, kena ada pembuat. Contoh saya kata, hilang, siapa yang hilang? Dan sepak, siapa yang sepak? Tumbuk, siapa yang tumbuk? Minum, siapa yang minum? Betul tak? Maka kata kerja mesti terikat dengan pembuat. Itu nombor satu. Dan nombor dua, dalam bahasa Arab dan bahasa Inggeris dia ada konsep ni. Bahasa Melayu saya tak pasti ada ke tidak. Yang kedua, verb ataupun fi'il, dia bukan sekadar terikat dengan fa'il ataupun pembuat. Duas, dia juga terikat dengan time, masa. Sebab itulah kalau kita belajar verb, dia ada past tense, dia ada present tense, dia ada future tense, dia ada past continuous tense. Betul tak? Dia terikat dengan masa. Kalau dah berlaku, past tense. Kalau sedang berlaku, apa? Sedang berlaku present tense. Bukan continuous tense. Past continuous tense. Past tense itu dah berlaku. Tengah berlaku, present tense. Apa-apalah, tapi anda tahu kan, maknanya verb dia terikat dengan masa. Nampak tak? Kalau dalam bahasa Arab, benda yang dah berlaku fi'il madhi. Kalau yang tengah berlaku fi'il mudhari'. Terikat dengan masa tak? Dia terikat dengan masa. So, cuba anda bayangkan, alhamdulillah, ayat kedua surah Fatihah itu, dia jadi fi'il, dia jadi verb. Bukankah nanti dia akan jadi bermaksud Allah ni macam perlukan pembuat untuk puji Allah? Bukankah nanti dia akan menunjukkan Allah perlukan ada occasion tertentu, masa-masa tertentu untuk puji Allah? Kenapa hikmah Allah jadikan dalam bentuk isim kata nama? Sebab kata nama dia tak perlukan pembuat pun. Kata nama dia tak perlukan masa untuk diwujud. Apple, apa lagi? Kata nama yang lain, dia tak terikat dengan masa, dia tak terikat dengan pembuat. Maka inilah hikmah kenapa Allah pilih isim berbanding dengan fi'il. Saya nak tanya anda, ibu-ibu, ayah sekalian, tuan-puan sekalian, saya nak tanya, kalaulah dalam satu hari kita tidak puji Allah dengan sebut alhamdulillah, Allah tergugat tak dia punya kedudukan? Tergugat tak Allah? Langsung tak tergugat. Allah rasa rugi ke kalau kita tak puji Allah dalam satu hari? Langsung tak rugi. Langsung tak rugi. Tak tergugat, tak rugi. Bila saya sebut tak tergugat, tak rugi ni, saya ingat cerita dekat UIA. Saya ingat cerita dekat UIA. Sebab kat UIA ni kan, bila sebut Monday's Convocation, kita bagi laluan dekat azan dulu, dan kita akan sambung insyaAllah. Kita tamat 8.30 boleh? Ke 8.45 nak? 8.30 nak? Cuba 8.30 ke 8.40.
La ilaha illallah. Hati sayyidina Muhammad. Syarafa wa darajat. Ba'ath maqam. Innaka la tukhlif. Okay, baik, kita teruskan Kita berhenti 8.40 boleh insya-Allah. Okey, sebab ini cuti kan. Bukan dia hari biasa. Okey, baik, kita teruskan sikit lagi. Sampai mana tadi? Sampai oh, kata nama tadi. Ke mana ni? UIA. Oh, teringat UIA. Kenapa saya kata saya teringat UIA? Biasa kalau kita setiap tahun mana-mana universiti pun, dia bila dah habis pelajar tu belajar, dia akan ada majlis convocation kan? Ada majlis convocation. Dan UIA ni tu puan sekalian, dia ada apa? Ada sultan yang menjaganya. UIA ni. Okey. Lalu ada ketika tu bila time sultan yang menyampaikan scroll, menyampaikan ijazah tu, maka kita ni pelajar-pelajar yang bakal dapat ijazah, dan kebetulan kalau sesi tu sultan yang sampaikan, dia ada etika-etika tertentu. Tak, betul tak? Dia ada etika yang tertentu untuk kita dapatkan scroll tu. Maka adalah orang kata apa, protokol, yes, etika dia lah. Contohnya macam kalau kita jumpa sultan, dia kena ada beberapa kali sembah tu kan. Seingat saya lah masa tu dia punya tu ada 3 kali sembah rasanya. Bila time kita tu dia ada diri tempat X. Kalau kita naik pentas convocation tu, ada di tempat X tu. Okey, di tempat X pertama kena sembah sekali. Langkah setapak sembah sekali lagi. Lepas tu ambil, lepas tu undur setapak sembah sekali lagi, baru turun. Jadi benda tu diperhatikan oleh AJK convocation. So memang kita orang sebelum majlis convocation tu berlaku tu, kita orang diperingatkan betul-betul. Tolong follow etika tu. Tolong ikut protokol tu. Jangan ingkar. Tapi apa yang berlaku kan, bila dah dapat tu, macam kita ni mungkin follow lah. Tapi ada kawan kita yang nervous tu kan, yang takut sampai sebelum nak naik tu dia duduk praktis banyak kali tu. Berapa kali dia? 3 kali kan. Tapi tiba-tiba atas pentas tu mas sekalian, okey dah sampai tu, X pertama sembah sekali, X kedua sembah sekali lagi. Cantik dah. Nombor 2 tu cantik dah. Tapi lepas ambil je scroll tu, ciao. Dia sepatutnya etikanya lepas ambil tu undur setapak, sekali lagi sembah, baru ciao, bawa turun. Tapi dia tak buat kali ketiga tu. Anda tahu tak apa yang berlaku? Biasanya kan bila kita kan dah convocation kan dapat scroll seronok lah kan. Tapi sahabat kita tu tadi dia dimarahi oleh AJK convocation. Kan aku dah pesan 3 kali. Bukannya 2 kali, 3 kali. Nak katanya apa? Betapa manusia ambil berat sangat-sangat protokol benda tu kan. Sebab tanda kita nak ucap, nak tunjukkan hormat. Bahkan kan kalau kita hari ni, kalau kita mencabar institusi kerajaan ataupun kesultanan, kita mungkin akan diambil tindakan, betul? Bermakna sebagai tanda macam kita seolah-olah macam menggugat kedudukan sultan ataupun raja pada hari ni. Maka kita tak boleh nak buat benda tu. Maka begitu juga dengan, tapi berbeza dengan Allah tau. Macam pihak diraja dan sultan, mereka macam nak kita hormat, betul? Tapi kalau Allah kata, kalau kamu tak hormat aku, nothing. Kalau kau tak syukur pada aku, tak ucap alhamdulillah pada aku, tak ada apa-apa. Tak terkesan langsung Allah, tak tergugat langsung kedudukan Allah, tak ada. Itu Allah Azza wa Jalla. Nampak tak? Ini hikmah kenapa Allah menggunakan dalam bentuk fi'il isim berbanding dengan fi'il. Sebab Allah tidak perlukan masa tertentu untuk kita ucap alhamdulillah. Allah tidak perlukan pembuat. Bahkan Allah tidak desperate. Tahu tak desperate? Allah tidak macam terhegeh-hegeh untuk minta manusia puji dia. Tapi Allah jamin siapa yang memuji Allah Azza wa Jalla, yang berdoa kepada Allah, Allah tidak akan pernah persia-siakan amalannya. Allah tak akan mensia-siakan amalan dia. Allah akan memuliakan orang-orang sebegini. Jadi nampak tuan-tuan sekalian Jadi kalau kata kita macam mana kita kalau ustaz how to tadabbur alhamdulillah. So jelas-jelas tuan-tuan sekalian. Pada hari ini bila kita baca Al-Fatihah dalam salat kita, sewajarnya bila kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, so kita kena letakkan dalam kita, ya Allah, selepas aku keluar daripada salat ini yang telah dibacakan Al-Fatihah, aku dah dengar imam baca Fatihah dan aku baca sendiri pula Al-Fatihah. 2 kali kan kita kalau ke solat Jumaat kan, kita dengar dan kita baca balik. Alhamdulillah tu kita dengar dan kita baca sendiri Alhamdulillah. So fahamlah kita tuan-tuan sekalian, kita kena tingkatkan kita punya kepercayaan kepada Allah. Kalau dengan manusia kita boleh percaya tinggi gila, tahu tak, tinggi gila, tinggi sangat kita boleh percaya dengan manusia, tak kalah dengan Allah kita tak boleh percaya. Faham tak? Tadi kan macam kita ambil situasi analogi duit tadi itulah. Anda tak dapat, tak sentuh pun lagi not kertas 500.
Tapi kepercayaan anda telah menyebabkan anda boleh menuturkan alhamdulillah. Kepercayaan tu, sebab anda percaya pada manusia akan bagi pada anda tu. Tapi Allah Azza wa Jal dengan kita, Allah ni Tuhan, Allah ni Raja, Allah ni pemilik segala benda dekat muka bumi ni. So dengan Allah kita kena lebih-lebih lagi percaya. Sebab Allah tidak pernah akan mungkir janji dia. Kita minta, Allah pasti akan bagi. Kalau kita bersyukur, Allah pasti akan tambah. Nampak tak? Itu baru 2 surah yang sering kali kita baca, Ad-Duha dengan surah Al-Fatihah. Ambil lah surah yang terakhir sebagai penutup pada hari ini. Sebab saya nak jadikan dia babak yang terakhir, tapi nak masuk surah Asy-Syams dengan Al-Lail tu tak sempat. Saya nak ambil surah Asy-Syams Al-Lail. Saya kongsi sikit lah. Apa kaitan surah Asy-Syams Al-Lail kita baca dekat dalam surah, dalam sunat duha? Sebab Allah Azza wa Jal, salah satu surah ini, surah Al-Lail terutamanya, Allah mengangkat tindakan Abu Bakar As-Siddiq bila dia mula-mula masuk Islam. So kalau anda tanya apa kaitan dia sampai dia katakan murah rezeki surah ini, so kena ingat, surah itu dia mengangkat martabat dan darjat Abu Bakar As-Siddiq bila perkara pertama yang dilakukan bila dia mula-mula masuk Islam. Apa yang Abu Bakar buat bila mula masuk Islam? First kali yang dia buat adalah dia keluarkan semua duit-duit yang dia ada, dia beli hamba-hamba dekat sekitar Mekah. Zaman dulu infak yang paling besar adalah memerdekakan hamba. Itu infak paling besar zaman dulu. So yang Abu Bakar buat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq rahimahullah buat, radhiyallahu anhu buat, perkara yang dia buat adalah dia guna duit dia beli hamba-hamba dekat Mekah. Tujuannya apa benda? So bila Nabi datang bawa Islam, dia kata, "Ush, betul agama yang Nabi bawa ni agama yang benar. Ini agama Allah Azza wa Jalla." So dalam fikiran Abu Bakar, kalau nak pastikan segala benda yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ini sampai kepada segenap masyarakat Mekah, perkara pertama yang kena manusia lakukan di Mekah adalah bebaskan diri dari perhambaan kepada manusia. Bijak Abu Bakar ni, bagi dia, aku tak perlu tunggu orang kena buat benda ni, aku kena buat. Nampak tak kualiti Abu Bakar? Sebab Allah rakamkan dia punya tindakan kualiti tu dalam surah tu. Jadi bila macam ni kita faham, oh nak murah rezeki sebenarnya 2 tips. Satu tadi syukur. Tips kedua adalah sewajarnya orang yang dah baca surah Al-Lail ke ataupun Asy-Syams dalam salat sunat duha dia kena tadabbur dan dia kena tahu tindakan dia luar daripada salat lepas dia bagi salam itu adalah first kali banyakkan syukur, yang kedua banyakkan infak. Banyakkan infak. Dan Abu Bakar As-Siddiq bukan sekadar infak, tapi dia membuat infak yang terbaik. Pada zaman kita, infak yang terbaik itu, pada zaman Nabi dulu, infak terbaik adalah memerdekakan hamba. Zaman kita ni tak adalah memerdekakan hamba kot. Jangan lepas ni bila kuliah Ustaz Syamil habis lepas ni, pakai pergi cari amah-amah dekat rumah, dekat sekeliling pucung utama. So kita beli dia. Tak, bukan macam tu maksudnya. Sedekah yang terbaik itu adalah sedekah yang kita beri barang yang paling kita sayang. Benda yang paling kita sayang. Faham tak? Jadi bila kita mampu mengeluarkan benda yang paling kita sayang itu, itulah infak yang terbaik. Infak yang terbaik. So sewajarnya kan, saya duk pelik. Ramai orang sekadar dia macam just percayalah. Kita baca je surah Al-Lail, lepas tu kita baca surah Ad-Duha, kita baca surah Asy-Syams, kita baca surah Ad-Duha, oh murah rezeki dah. Tapi lepas keluar daripada solat duha itu, lepas bagi salam, infak pun tak ke mana, syukur tak ada apa-apa, tak pernah buat. Maka manakah tadabbur itu? Manakah manfaat ilmu Al-Quran tu kepada diri kita? Hilang macam tu saja ke? Adakah Quran sekarang untuk kita jadi macam ada kaitan kot perkataan ni dengan solat kita nak buat, kita membaca. Tapi akhirnya dia tidak melekat kepada kita punya tindakan dan amalan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kenapa muhasabah yang hari ni saya nak buat ni kena berlaku? Sebab saya nak pesan kepada kita semua tuan-tuan sekalian, Nabi ini dia baca Quran, dia praktik apa yang dia baca. Dia faham dan dia praktik. Dan sebab itu Aisyah radhiyallahu anha sebut kana khuluquhul Quran. Nabi ini adalah akhlaknya akhlak Al-Quran. Maka sebab itu saya katakan tadabbur yang terbaik adalah kita mencontohi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi dia tak sekadar baca. Dia kena ada motivasi dah. Untuk kita pada hari ini kena tingkatkan kualiti kita punya pembacaan Quran kita pada hari ini. Bukan sekadar dia stop dekat sekadar faham ustaz, tak. Dia kena pergi one step ahead lagi dah lepas tu. Sebab tadabbur disebut dan digazetkan sendiri dalam Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Surah An-Nisa sebut, surah Muhammad sebut.
Allah sebut perkataan tadabbur dalam Al-Quran. Bahkan Allah mendatangkan bentuk-bentuk kerugian kalau orang yang tidak mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Muhammad sebut apa benda? Tidakkah kamu mentadabbur ayat-ayat Allah? Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Allah tanya. Kamu tak bimbang ke hati kamu akan dikunci mati dan dimanggakan? Tak bimbang ke? So that's how big Allah meletakkan piawaian tadabbur. Allah letak duduk konsep tadabbur itu. So bukan sebab saya tadabbur center dan saya kena menyampaikan tadabbur, tidak. This is the matter of Allah suruh. Allah suruh. Bukan saya yang kena menggalakkan sebab saya tadabbur center, kena galak orang jom tadabbur. No. Bahkan even today saya menyampaikan Quran, saya tak pernah meletakkan daripada saya ilmu ni datang. Sebab bila sebut Quran, tak pernah ada ilmu yang datang daripada manusia. Dia datang hanya senyap daripada Allah. Siapa yang ajar kita hari ini bila sembang topik Quran? Allah sendiri dah bagi tahu dalam Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran. The teacher itself bagi Quran, tafsir ke, tadabbur ke, qiraat ke, tilawah ke, the teacher itself is Allah. Siapa saya nak ambil tugas sebagai 'allamal Quran, alim, muallim? No. Allah sendiri dah umumkan, I'm the teacher. Even the bayan, penjelasan dia pun Allah kata 'allamahul bayan. So di mana letak duduk kita manusia? Kita just kadar facilitate je. Kita just bantu untuk manusia ingat balik apa Allah sebut dan kita kembali daripada Allah. Tak layak saya nak dapatkan kredit sepatah pun apa yang saya sebutkan pada hari ini. That's not from me. Saya just cerita apa yang Allah pernah sampaikan pada kita. Sejauh mana kita ambil dia sebagai manfaat. Surah yang terakhir sebelum kita tamatkan 845 ni, sebab so nampak tadi saya buat conclusion tadi. Surah yang kita baca dalam salat duha itu kita kena tahu dia punya falsafah dia. So janganlah kita dah bagi salam, dah lepas tu infak tak ke mana, syukur tak ke mana. So orang yang solat sunat duha, yang baca surah Asy-Syams, Al-Lail ataupun dia baca surah Ad-Duha, dia mesti kena keluar daripada surah ini, daripada solat ini dengan ada semangat untuk banyakkan infak dan banyak untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dua tips mara rezeki. Boleh faham Surah yang terakhir tuan-puan sekalian adalah surah yang sering kali kita baca sebab sekat sini setiap hari ada kuliah kan. Sebab saya tengok dekat dalam jadual saya dapat setiap bulan daripada Haji Osman tu, dia akan ada setiap tu ada gambar-gambar tu kan. So saya nampak adalah kuliah setiap hari dekat sini. Dan setiap hari jugalah saya percaya kalau orang tu datang dekat masjid yang setiap hari, setiap hari tu jugalah dia akan dengar penceramah tu akan sebut lepas dia tamat kuliah tu dia baca, dia kata tasbih kafarah dan suratul asri. Suratul asri. Jadi soalan saya kepada kita yang sering kali membaca setiap malam, ustaz-ustaz duk pesan bila habis kuliah tasbih kafarah wa suratul asri wal asri wal asri wal asri. Berapa kurun dah kita baca? Berapa dekad dah kita baca surah Al-Asri? Tapi pernah tak terfikir walaupun sekali, kenapa kena baca? Apa kaitannya? Macam mana nak tadabbur tu? Mana letak duduk tadabbur pada benda yang disuruh untuk dibaca itu? Lalu hari ini tuan-tuan sekalian sebelum kita tamatkan, dan saya akan minta kita semua baca surah Al-Asri, kita baca lepas ini, kita kena tahu apa benda yang kita kena buat lepas tu. Lepas kita faham surah Al-As dan kita baca nanti, kita akan faham, okey, ini adalah tindakan seterusnya selepas aku faham dan aku dah baca surah Al-Asri. Okey. Wal asri ni tuan-tuan sekalian, kita terjemahkan pada hari ini apa? Demi masa kan? Dan kita pun tahu Al-Asri itu bukan maksudnya masa. Asar ini dia sinonim dengan waktu yang kita semayang petang tadi tu, waktu asar. Dan juga disinonim dengan satu kalimah yang boleh derive sampai jadi asir, yang bermaksud jus. Asir, kalau anda pergi ke Mekah kan ada jual jus tebu, jus mangga. Dia kata apa benda tu? Asir. Asir lah tu. Semua tu jus-jus. So apa kaitan wal asri dengan jus dengan waktu asar? So jus tu saya ambil yang asir tadi tu. Kaitan dengan wal asri yang Allah bersumpah itu, kaitannya Allah nak dikaitkan dengan masa. Sebab Allah nak bagi tahu masa itu nanti, masa kita kat dunia ni, manusia akan gunakan masa ibarat macam dia sedang memerah jus. Masa itu habis ibarat macam terperahnya jus. Kalau kita perah jus kan, kita tak akan perah sikit tu dah. Dia akan perah sampai habis, tak keluar air dah. So Allah kata masa dekat manusia ni, di sisi manusia, masa itu telah diperah seolah diperahnya jus itu sendiri. Habis kering pada buah itu. Habis kering pada buah itu. Bermakna the time is up. Mana? Kalau tadi tu masa anda tengah, bukanlah perah buah-buah macam ni ke? Tu perah kain. Nah.
perah buah kan, perah buah macam tu selagi dia keluar air, there's still time, masih ada masa. Tapi bila Allah kata wal asri, bermakna berahan buah itu dan habis buah itu digunakan untuk menjadikan jus, bermakna itulah sinonimnya masa. Masa itu telah kesuntukan dan telah kehabisan, ibaratnya habisnya air daripada buah itu. Jus itu telah digunakan, dikerah sebegitu rupa. Itu satu. Dan apa pula kaitan masa dengan waktu asar? Sebab waktu asar atau sebab tu dalam Quran Allah sebut hafizu 'ala salawati was salatul wusta. Jagalah solat-solat yang berada di pertengahan. Ulama dia percanggar pendapat, ada yang mengatakan itu solat Isyak, ada yang mengatakan itu solat subuh. Tapi tidak kurang juga ulama yang mengatakan itu solat asar. Salatul wusta adalah solat asar. Dan kenapa Allah nak bersumpah dengan waktu asar ni? Sebab memang kita hari ni pun, daripada zaman Nabi dulu pun, waktu asar dirakamkan waktu orang paling banyak-banyak sedang dalam kerugian. Bila dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggil untuk solat asar. Tapi pukul 5 petang, pukul 4:30 petang, kalau seorang businessman, waktu itu waktu apa? It's time to tutup kedai, betul? Waktu untuk tutup kedai. Tapi saya percaya bukan tutup kedai sahaja. Waktu itulah waktu sedang mengira untung mah. Untung mah. Waktu mengira untung mah. Waktu kira tak. Oh, untung mah hari ni. Tak? Waktu kira untung pada waktu petang. Lalu Allah meletakkan situasi itu pada zaman Nabi, orang sedang kira untung. Lalu ramai yang sedang leka dengan untung-untung yang sedang diperolehi sampai mereka terlupa untuk solat asar. Dia terlupa untuk solat asar. Itu wal asri. Tapi ayat tu tak terhenti dekat situ. Innal insana lafi khusri. Saya ulang. Allah tak kata innal insana fi saja. Dan Allah tak kata innal insana ala khusri. Allah tak kata juga innal insana minal khusri. Tapi Allah kata innal insana la fi khusri. Ada taukid sekali dekat situ. Dan Allah kata manusia itu dalam. Bukan dekat atas, bukan dari, bukan dekat tepi-tepi, tapi dalam. So bila dalam, bermakna dia mesti dia ada dia punya, orang kata apa benda tu? Benda yang sedang didalamkan itu. Kalau macam anda kata saya dalam laut, which means laut itu dia punya bekasnya, betul? Tapi sekarang bekasnya apa tuan-tuan sekalian? Allah kata dalam ayat tu, bekasnya adalah kerugian. Bekasnya kerugian dan manusia kat dalam tu. Dalam tu. Tubik Kelantan pula. Manusia kat dalam tu. Kalau kata ada lautan kerugian, manusia inside dia, dalam tu. Allah kata sesungguhnya manusia kat dalam tu. Memang kat dalam tu. So first kali kita dengar, saya ringkaskan, sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Tapi Allah kata, so mana kita semua, saya, tuan-puan sekalian semua ni, we are inside that lautan. Kita kat dalam lautan tu. Tapi Allah kata kita semua kerugian kecuali, dia ada kecuali tu. Illalladzina amanu. Perkara pertama saya nak pesan tuan-tuan sekalian, amanu di sini dia agak tricky sikit. Tahu tak tricky? Dia agak macam anda kena tahu dia punya asal usul amanu tu muncul daripada mana. Baru anda faham amanu di sini merujuk kepada apa benda. Bila kita dekat, contoh kalau kata lautan apa, kerugian itu dalam bentuk lautan. Kalau anda terlampau lama dekat dalam lautan tu, apa kesan dia? Lemas, betul? Kalau kita terlampau lama dekat lautan, kita akan jadi lemas. Lalu tuan-puan sekalian, amanu, bila dah dekat sebelum tu adalah fi khusrin, orang kat dalam lautan kerugian. Amanu di sini bukan merujuk kepada iman kepada Allah. Sebab tu saya kata tricky. Sebab sebelum tu cerita orang dekat dalam tu. Amanu di sini merujuk kepada sedar. Wake up, bangun. Amanu itu sedar dan percaya. Amanu kan percaya, sedar. Dia bukan di sini. Sebab kalau Allah kata beriman pada Allah, Allah disebut illal ladzina amanu billah wa malaikatihi wa kitabihi wa rusulihi. Tapi ada tak perkataan tu lepas tu? Tak ada. Allah just sebut illal ladzina amanu. Amanu ni apa benda? Sedar dan percaya yang mereka sedang kelemasan di sini. Okey, ini apa benda? Lautan kerugian. Manusia kat dalam tu. Dan kita pun tahu orang yang duduk lama-lama dekat dalam hutan, dia akan lemas, dia akan kehabisan nafas. So bila dekat dalam tu, amanu di sini merujuk kepada sedar yang kita semua sedang tengah lemas. Sedang lemas. Biar fahamlah kan.
tengah lemas, kita sedang lemas. So bila kalau kita dah tengah tertidur dekat dalam lautan kerugian dan kita dah tersedar, maksud kita tersedar benda, kita sedang lemas, betul? So bila kita sedang lemas, tuan-tuan sekalian, kita dah sedar kita tengah lemas, kita buat apa? Kalau anda dah sedar yang anda tengah nak lemas tu, anda buat apa? Berenang ke atas. Sebab itulah ilal ladzina amanu wa amilus solihat. Tu datang wa amilus solihat tu buat benda yang berikan kebaikan kepada anda. Amilus solihat, berenang ke permukaan. Nampak tak dia punya cerita surah Al-Asri tu? Lepas dah sedar, mula tahu kita tahu dekat lautan kerugian, sedar, lepas sedar kita nak lemas, berenanglah ke permukaan, amilus solihat. Tapi saya nak tanya anda, tiba-tiba masa nak sampai permukaan dah nampak dah cahaya tu. Nak sampai tiba-tiba dah macam tak boleh nak pergi dah. Berenang pun tak sampai, berenang pun tak sampai. Tiba-tiba anda tengok di kaki anda sedang ada gari yang mengikat anda dengan sesuatu. Ada gari yang sedang mengikat anda dengan sesuatu. Anda pun tak tahu, tapi anda dah rasa nak lemas dah ni. So tiba-tiba anda tengok ke bawah, rupa-rupanya gari anda di kaki itu terikat dengan ahli keluarga anda. Kalau anda suami, tengok gari itu sedang terikat dengan isteri anda di bawah. Kalau anda isteri, anda tengok gari anda itu terikat dengan suami di bawah. Kalau anda seorang ibu dan ayah, anda terikat, ada anak-anak dekat bawah. Tapi anda tengah nak lemas. Anda dah ketersudukan nafas. Tapi anda tengok anak anda still tidur. Anda dah sedar. Tapi anak anda still tidur dan tak sedar lagi dekat bawah tu. Suami kita still tak sedar lagi dekat bawah. Dan chain itu, gari itu terikat dengan dia. So the only one way untuk selamat macam mana? Anda sentak pun tak boleh. Anda sentak pun tak boleh. So the only way untuk anda selamat macam mana? Anda kena berenang balik ke bawah. Anda kena kejut dia. Weh, bangun. Kita tengah lemas ni, bangun. Betul tak? Wake up them. Sebab itu bila anda dah buat amilus solihat, bila membuat kebaikan itu, dia akan berikan kita kesedaran siapa lagi yang tak selamat. Dan Allah tak nak bagi kita keluar dulu sebab there are still a person that we love dekat dalam tu. Masih lagi orang yang kita sayang tu ada dekat bawah. So bila kita wake up, watawasau bil haq, tell the truth, bagi tahu yang benar. Weh, tengah lemas, bangun. Nampak tak cerita saya bawa sekarang ni? Kamu tengah lemas ni, bangun. Tapi saya nak tanya anda, contoh pagi tadi subuh, kalau kita ada cucu-cucu yang sedang menginap di rumah kita sekarang ni, yang duduk bercuti sekolah tu, kita nak kejut dia bangun subuh kan? Kejut subuh tu sekali je ke kejut? Nak bangun, apa benda? Adik bangun, kan? Bila kejut sekali makan tak? Tak. Kejut sekali tak makan. Dia jarang kita jumpa anak-anak ataupun budak kecil ni kejut sekali bom, terpacak dah. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Betul tak adik? Yang pakai kopiah merah tu, tunduk dia. Kan, kejut sekali bangun tak? Tak kan? Adik tu pun memperakui benda tu. Dia kena kejut berkali-kali. That's why kadang-kadang kita kejut orang yang sedang nak lemas itu, dia still tak bangun. So Allah datangkan ayat seterusnya. Janganlah kamu give up, sebab dia tu orang yang kamu sayang. Kamu nak selamat, dia pun perlu diselamatkan. Teruskan mengejut. Never give up. That's why watawasau bis sabri. Wake up them, watawasau bil haq. Sabar, bila time mereka tak dengar tu, mereka still tak bangun, watawasau bis sabr. That's the story of surah Al-Asri. So, tadabburnya macam mana ustaz? We know that kita semua dalam kerugian. Sebab itu amilus solihat kita sekarang adalah kita datang ke majlis ilmu. Setuju? Kita dah sedar kita dalam lautan kerugian. Dan kita wa amilus solihat, kita want to do something to save ourselves, untuk kita selamatkan diri. Perkara yang kita buat adalah kita pergi ke majlis ilmu untuk menyelamatkan diri. So perkara yang kita lakukan adalah okey. Dan adakah sekadar terhenti di situ dalam surah Al-Asri? Allah kata sebab untuk selamat daripada, Allah kata kecuali itu, untuk golongan-golongan yang terkecuali itu, dia bukan sekadar wa amilus solihat. Dia tak terhenti kat situ. Anda jangan kata oh dah datang majlis ilmu ni selamat dah. No, dia ada lagi benda yang kita kena buat lepas tu. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri. Bermakna bila ustaz duk kata dalam kuliah tasbih kafarah wa suratul asr, ianya bukan bermakna yes dah tamat kuliah. No, dia bermakna bermulalah tanggungjawab kita kepada ilmu yang kita dapat.
Ada amilus salihat, tapi Allah kata yang kecuali itu kalau nak tergolong bukan sekadar amilus salihat, we should do is watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri. So nak tadabbur ni macam mana? So nak katanya datang ke majlis ilmu, lepas dengar kita tersentuh pula daripada Quran, next step is sampaikan kepada anak-anak kita, kepada isteri kita. Itulah tadabbur surah Al-Asri. Itulah pelan tindak kita. Next step, apa action kita? Barulah nampak Quran live within ourselves. Quran ni hidup dalam kita punya kerangka kehidupan dan segala tindakan kita tu. That's apa benda? Tadabbur. So bukan saya saja Allah minta kita tadabbur, sebab tadabbur ni besar. Dia tak terhenti sekadar kita kata ustaz best gila kuliah ni, oh faham saya. Tak. Dia ditentukan lepas kita faham, kita tersentuh daripada Quran, keluar daripada masjid ni, kita berakhlak tak dengan akhlak Quran. That's the matter. So mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, kita punya perbincangan hari ini sedikit sebanyak memberikan kita muhasabah. Bukan muhasabah, muhasabah. Okay. Muhasabah untuk kita menutup tirai 2018 ini dengan satu semangat untuk kita nak ambil manfaat daripada Quran yang kita baca. Saya buat ambil surah Fatihah tu buat satu kalimah. Saya rasa itu pun telah merubah banyak persepsi anda. Anda punya pemahaman kepada kalimah itu. Sama juga dengan surah Ad-Duha, surah Al-Lail, surah Asy-Syams. Surah ini adalah surah-surah yang kita sering kali baca. Tapi sayang 1000 kali sayang, dia tidak lagi melekat dekat dalam kita punya amalan dan tindakan. Kita konon kata nak murah rezeki, minta pada Allah murah rezeki. Allah boleh bagi sekelip mata, tapi Allah nak kita ada effort. Effort kita untuk ke arah murah rezeki adalah buat 2 tips tadi. Yang pertama adalah kita banyakkan infak yang terbaik. Yang kedua adalah kita banyakkan bersyukur. Dan ingat sekali lagi, alhamdulillah, is the matter of kita meningkatkan kepercayaan kepada Allah. Bukan nak tunggu dapat kat tangan baru nak ucap alhamdulillah. Tidak. Tingkatkan trust kepada Allah. Itu tadabburnya. Tambah kepercayaan. Allah tak bagi, mesti ada sebab. Allah tak bagi, mesti ada sebab. Sebab saya kata apa benda tadi? Sebab Allah nak bagi kita quality time untuk kita bersyukur pada Allah benda yang pernah Allah bagi sebelum ni. Percayalah, syukur kita tidak pernah Allah sia-siakan. Syukur kita tidak pernah Allah akan sia-siakan. Boleh tuan-puan sekalian So, mudah-mudahan Al-Quran, Allah rahmati kita dengan Quran, dan Quran ini bersedia untuk menjadi sahabat kita di kubur nanti. Amin ya rabbal alamin. Okey, ada soalan ke? Tak ada. Sebab semua dah tengok masa. Ustaz kata 8.45, 8.50. Okey, baik, kalau ada soalan tak apalah, kita boleh simpan. Mungkin kalau lepas Isyak ni ada orang nak tanya, bolehlah kita boleh sembang sikit insya-Allah. Okey. Terima kasih tuan-tuan sekalian atas perhatian, kehadiran tuan-tuan sekalian, dan juga di live yang setia menonton. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So saya sebut lepas ni bukan penamat tau, dia permulaan. It's the beginning of our responsibility. Permulaan bagi tanggungjawab kita kepada apa benda kita kena buat lepas kita keluar daripada kuliah ni, iaitulah tasbih kafarah wa suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.